Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Alhamdulillah, hari ini kita tarikh 2 Mei 2020. So kita dah masuk 9 Ramadan dan kita sambung sesi bedah buku kita. Hari ini dah episod ke-16 insya-Allah. Dah 16 kali dan setiap kalinya lebih kurang sejam kita nak habiskan satu buku. Itu sekarang ni macam nak habiskan satu buku pun ambil masa yang lama Mungkin sebab sesi bedah buku ni sambil kita baca tu, sambil kita tausiah berkongsi berceloteh. Jadi pada yang baru mengikuti, kita sedang nak bedah buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif. Tulisan Mir Hazir Azran Ramli, terbitan tahun 2008. Naskah di tangan saya ni tahun 2014. Seingat saya tahun 2016 masih lagi ada cetakan. 2017, 2018 kemudian dah hilang ataupun habis, tak ada di pasaran. So kalau anda belum mengikuti ataupun belum ada buku ni mungkin dah tak boleh nak beli di kedai-kedai buku, tetapi mungkin anda boleh membelinya ataupun boleh dapat pegang lah, dapat pinjam mungkin dekat library. Kalau di Selangor ni, di seluruh library di bawah Kerajaan Negeri Selangor ada library-library daerah kan. Jadi di seluruh tempat ada library. So insyaAllah ada buku ni di State Library, di Library National Library pun ada. Kemudian di kebanyakan IPTA, IPTS pun ada insyaAllah. Jadi buku ni kena cari bawah bahagian psikologi, sebab dia membicarakan tentang personality manusia, so psikologi manusia lah. Dan Alhamdulillah, sebab bila kita Google tu sekarang ni, macam saya dulu saya cari buku ni, ramai ke yang refer, jadi ramai jugalah kalau yang ambil konten ataupun ambil teks-teks yang sebahagian petikan daripada buku ni untuk dijadikan rujukan, terutamanya untuk tesis-tesis akademik oleh pelajar-pelajar dalam grafik, dalam psikologi, dalam art and design, architecture. So dia orang gunakan juga konsep warna dan kesannya terhadap diri manusia. So kita dah sampai ke bab ke-7. Ini bahagian kedua dalam buku ini. Buku ini dipecahkan kepada dua bahagian. Bahagian pertama lebih cerita secara umum, dan bahagian kedua dia buat ujian tentang warna. Dan semalam kita dah bicarakan bab 6, iaitu membicarakan tentang asas kepada ujian. Seterusnya soalan-soalan 12 soalan pada setiap set. Ada 7 set soalan yang saya bacakan semalam. Jadi kalau anda nak tahu warna anda warna apa, tengok episod semalam scroll di dekat bawah dekat page saya, cari yang bedah buku yang 15. Semalam kita dah bacakan 12 soalan untuk setiap set. Ada 7 set sebab ada 7 warna. So kita dah bacakan. Kalau jawapan setiap pertanyaan tu anda tandakan ya. Kalau anda rasa soalan itu berat kepada diri anda, jawapannya ya, tandakan ya. Kemudian nanti kirakan daripada 7 set ni tadi, yang mana yang paling banyak ya. So yang itu kemungkinan besar adalah warna personality anda. Terima kasih atas menonton, dan tolong like and share. Tanda kita ijab kabul ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita baca, ilmu yang kita tuntut, insyaAllah mudah-mudahan. So kita terus saja sambung ke bab 7. Hari ini kita nak terus kupas ataupun nak bacakan personality berwarna merah. Personality 7 warna, tajuk bab ni. So kita nak baca personality yang pertama, berwarna merah. Mungkin ramai juga ataupun ada yang tertanya, kenapa bermula dengan warna merah? Sebab kalau dalam susunan warna kan, mungkin kita boleh mulakan dengan warna putih, ataupun mungkin kita kata warna violet. Sebab kalau putih tu dianggap macam tak ada warna, hitam pun macam tak ada warna kan, hitam putih kan, black and white ni macam tak ada warna lah. Jadi yang ada warna ni adalah 7. Kalau ikut warna pelangi ataupun warna cetakan yang diajar oleh spektrum
alam, Allah Ta'ala ajar kita ada spektrum warna pelangi, iaitu ada 7 warna. Walaupun demikian, ada beribu-ribu warna, sebab daripada 7 warna ni tadi boleh menghasilkan berbagai warna-warna yang lain. Sebab 7 warna tu terdiri daripada warna asas dengan warna sekunder. Warna asas ni ada 3, warna sekunder ada 4. Jadi ada 7 warna. Jadi daripada ilmu warna, di mana nak mula dulu? Kalau merah sampai ke violet, violet dulu ke merah dulu? Kalau warna pelangi kan, jadi yang mana dulu? So dalam ilmu personality warna, contohnya macam kita tunjuk, kita ada spektrum warna-warni kan. Kita ada pola warna. So pola warna merah, violet kan. Lepas tu indigo, biru, hijau, sini biru, sini hijau, kuning, orange, merah, violet. So nak mula kat mana dulu? Mula di kuning ke? Mula daripada hijau ke? So kalau dalam ilmu warna, kalau kita tengok pelangi pun, pelangi itu sentiasa tersusun mengikut susunan yang ditetapkan. Pelangi tak pernah ubah spektrum dia. So kalau kita tengok spektrum warna pelangi, rupa-rupanya dia adalah ukuran warna. So kalau dari segi ukuran warna, spektrum warna merah, kemudian orange, kuning, hijau, biru, indigo dan violet. So violet dengan merah ni sebenarnya dua kutub yang lain. So satu kutub lain, satu kutub yang lain. Jadi dari segi frekuensi, kalau color wheel, memang color wheel kita akan tengok dia bertembung. Merah dengan violet tu dia bertembung. Memang dalam violet pun dia warna sekunder, dia ada warna merah di dalamnya, dia gabungkan dengan indigo. So dia jadi warna warna sekunder lah, ataupun warna yang ketiga sebenarnya. Kategori cucu, bukan anak. Sebab dia ada campuran daripada unik daripada prime color merah dengan indigo. So dia jadi merah dan indigo dia jadi violet. So kalau dari segi dua hujung, dia dua hujung yang berbeza, merah hujung yang berbeza, violet hujung yang berbeza. Jadi kenapa? Sebab susunan begitu, sebab ukuran frekuensi. So kalau kita katalah, saya bagi analoginya macam volume, ini volumenya kuat, ini volumenya perlahan. So volume kuat ni tadi bunyinya bising, warnanya terang, warnanya cerah. So warna itu lebih panas. Yang ni warnanya lembut, warnanya lebih sejuk. Okey, so dalam spektrum ilmu, spektrum cahaya, kita sentiasa mulakan kalau sebut warna tu dengan merah dahulu. Sebab tu merah yang popular, merah yang banyak digunakan dalam warna-warna dalam industri. Kita tengok dalam fashion banyak guna merah, dalam periklanan banyak guna merah, dalam branding banyak guna merah, di bendera-bendera banyak guna merah. So kalau kita tengok yang penting-penting banyak guna merah, di jalan raya kan, berhenti warna merah, stop warna merah, lampu merah warna merah. Kemudian dalam yang penting-penting, hospital guna putih merah. Sebab merah ni bomba merah kan, yang kita cakap yang emergency ambulance, tulisan warna merah. Kenapa? Sebab dia yang utama, yang penting. So sebab itu bila nak baca warna personality, waktu saya menuliskannya pun saya sebutkan sebagai warna merah. Sebab itu kalau anda belajar tentang psikologi warna, kalau orang bercerita pun dia sebaiknya mengikut adab ilmu, dia mulakan dengan bercerita tentang warna merah dulu, baru dia bercerita tentang warna-warna lain. Sebab dia ambil apa yang abang dulu, apa yang abang long dulu. Macam walaupun ada 9 jenis nombor, orang cerita tentang nombor tu mesti cerita tentang nombor 1 dulu. Jarang orang cerita tentang nombor 9 ataupun terus ambil nombor 5. Macam dia kata, okey, nombor ada 9, 5, 7, 6, 3, 8, 9, 1, 2. Orang berselerak kan. Sebab dia mesti ada susunan. So rupanya warna juga, walaupun ada 7 warna, tapi dia juga terikat dengan susunan. Itu sesuatu tentang ilmu warna. Okey. Sebab itu kalau fashion contohnya, kalau anda lihat seseorang itu ada katalah kita beli pakaian tu ada 7 warna. So dia akan susunkan ikut tonasi warna itu. Baru dia jadi pelangi. Itu yang lebih cantik. Macam buku saya ni kan, saya susun ikut tonasi warna. So kalau anda boleh lihat, dia ada tonasi
warna. Okey. Personality warna merah, sosial. Saya kupaskan bab demi bab. Ada 4 bab: sosial, perhubungan, kemudian dari segi kerjaya ataupun kewangan, kerjaya dan kewangan, dan akhir sekali kesihatan dan pertumbuhan ataupun perkembangan. So ada 4 aspek pada setiap tajuk. So kita pergi pada personality warna merah. Kalau boleh habiskan, kita habiskan terus. So besok tak payah nak sambung dah kan. Tapi rasa-rasa macam tak boleh sebab banyak page lagi. Buku ni tak tebal lah, ada 178 page saja. 178 page dah campur dengan biodata tu. Kalau bukunya saja 171 page. Kita sekarang berada di page yang ke 113. Macam tak sempat kan? Mungkin 2 kali 3 kali lagi. Kalau boleh kita habiskan hari ni episod 16. Kita habiskan sebelum 19 lah. Mungkin 3 kali lagi. So hari ni 16, 17, 18, 19. Mungkin 2 kali atau 3 kali lagi. So personality warna merah, aspek sosial. Tolong like and share. Tanda support yang baru mengikuti, kita sedang bedah buku Aura Personality Warna. Okay, personality merah adalah golongan yang suka dan pandai bersosial. Mereka suka, saya baca ni mungkin menggambarkan tentang diri anda. Jadi anda rasa macam cerita, macam sebut pasal aku je tu, mungkin anda warna merah lah. Okay. Personality merah adalah golongan yang pandai, golongan yang suka dan pandai bersosial. Mereka suka berada di tempat awam dan tempat yang ramai berkumpul, yang orang ramai berkumpul, lebih-lebih lagi sama ada teman-teman ataupun pasangan mereka. Zaman PKP ni orang merah lah yang paling stres sebab tak dapat jumpa ramai orang. Okey. Personality merah mempunyai daya tarikan yang tersendiri dan mementingkan cara penampilan diri, dan mereka sukakan perhatian dan mereka yang menjadikan mereka subjek tumpuan ramai. Personality merah adalah seorang yang bertenaga dan berkuasa. Mereka mampu memberikan kegembiraan kepada orang lain dengan tenaga dan kelebihan yang mereka ada. Berada bersama-sama personality merah mampu membuatkan seseorang berasa gembira kerana personality merah adalah seorang yang aktif dan sentiasa ceria. Mereka suka mendengar pendapat orang lain dan kerana itu mereka lebih mudah bersosial atau membina sesuatu perhubungan. Sifat suka mendengar adalah salah satu elemen yang penting dalam menjalinkan perhubungan. Kalau kita nak menjalinkan relationship ataupun perhubungan ni, bersosial ni, salah satunya kena belajar menjadi pendengar yang baik. Okey. Itu salah satu juga sifat orang merah. Walaupun mereka sendiri suka nak orang dengar, tetapi mereka juga belajar untuk dengar apa yang orang nak, apa orang lain bicara. Personality merah juga peka pada keadaan sekeliling dan mereka pandai menggunakan kesempatan dan peluang yang ada. Personality merah adalah seorang yang unik, kreatif dan ada kalanya agak agresif. Sifat agresif ini kadang-kadang menyebabkan mereka menghadapi masalah dengan orang ramai dan teman-teman. Ini kerana bukan sahaja orang dapat menerima, kerana bukan semua orang dapat menerima sikap seperti itu. Masyarakat menganggap merah seorang yang agak melampau dari segi perlakuan dan sering dilabelkan sebagai seorang yang suka menunjuk-nunjuk. Sebenarnya sikap ini unik dan ia dipengaruhi oleh semangat dan keyakinan mereka yang tinggi. Orang lain yang rasa merah menunjuk-nunjuk, orang merah dia tak rasa dia menunjuk-nunjuk. Itu sebenarnya keunikan diri dia. Tapi kerana keunikan itulah kan, bukan semua orang ada sebab benda yang unik kan. Daripada situ kita tahu juga mereka ni jenis yang ada keyakinan yang tinggi. Bukan semua orang berani nak menonjol, nak menunjuk-nunjuk. Jadi kalau kita tengok ramai selebriti ataupun ramai artis yang ada pattern yang hampir sama, mereka tak rasa mereka menunjuk-nunjuk, tapi apa yang mereka buat itu sebenarnya di kacamata umum adalah macam menunjuk lah juga. Tetapi bila dah selalu dia buat tu, tak adalah kelihatan macam
over sangat, sebab orang dah kata memang dia karakter dia macam tu, lebih kurangnya macam tu lah. Saya rasa anda boleh bayangkan siapa ataupun artis yang macam mana yang saya maksudkan, ataupun personality yang macam mana saya maksudkan. Termasuk apabila anda pergi ke seminar-seminar yang besar, kita lihat orang yang berada di pentas ini adalah orang yang ada karakter itu. Mereka mempunyai kuasa keyakinan yang tinggi, sebab tu mereka berani, sebab tu mereka menonjol, sebab itu mereka menunjuk-nunjuk. Jadi pada mereka tak perasan pun dia menunjuk-nunjuk, dia tak rasa pun dia macam tu, sebab dia perlu jadi macam tu, sebab diri dia memang dah macam tu. Dan kalau kita yang melihat, kita rasa teruja, kita rasa excited, dan kita rasa mungkin nak jadi macam tu. Dan dalam majlis itu kita pun jadi macam tu, berani, yakin. Kalau disuruh kita melompat, duduk atas kerusi pun kita duduk atas kerusi, kan. Tapi bila kita balik rumah, mungkin aura tu dah tak ada, sekeliling tu tak ada tarikan magnet yang macam tu, kita tak jadi lagi yang macam tu. Tapi kalau orang yang kerap mendapatkannya, jadi dia bina tenaga itu. Jadi tak susah nak jadi orang warna merah ni, selalulah pakai warna merah. So bila selalu pakai warna merah, underwear merah contoh kan, baju merah, lipstick merah contoh kan, tudung merah. Kalau yang lelakinya pun pakai kain plekat merah dekat rumah kan, pakai baju kelawar merah. Jadi lama-lama anda pun jadi seorang yang agresif juga, berani, yakin. Okey, kita teruskan. Mereka kreatif dalam penampilan. Ini membuatkan cara mereka berpakaian ada kalanya dianggap tidak sesuai dengan keadaan. Walau bagaimanapun, walaupun begitu, sebenarnya cara pemikiran personality merah adalah agak konservatif. Mereka hanya kadang-kala tahap kreatif mereka melebihi tahap konservatif itu. Ini mungkin satu perkara yang baik pada diri mereka, tetapi personality merah perlulah pandai membezakan mana satu perbuatan yang agak berlebih-lebih dan mana yang tidak. Mereka perlu lebih peka memilih cara penonjolan mereka supaya tidak terlalu berbeza dengan orang lain. Individu merah dapat berekspresi secara natural melalui kata-kata, aktiviti fizikal dan bahasa tubuh. Ada kalanya mereka sukar menyembunyikan pendapat ataupun perasaan mereka, dan ini hadir secara spontan. Contohnya apabila mereka berasa gembira atau senang dengan sesuatu, mereka terus berkata mengenainya. Begitu jugalah sebaliknya, sikap berterus terang ini baik, namun ada kalanya keterbukaan mereka dianggap canggung di mata orang lain. Mereka perlu lebih peka pada cara penerimaan orang lain. Walaupun mereka kelihatan bersikap terbuka, personality merah juga sebenarnya agak sensitif dan mudah terguris dan terasa hati. Cepat sentak merah ni sebenarnya. Namun begitu, mereka pandai menyembunyikannya kerana mereka tidak mahu menunjukkan kelemahan diri mereka. Mereka ego dan tidak mahu orang lain mengetahui keadaan sebenar, apatah lagi jika orang lain melihat perkara itu sebagai satu kelemahan pada diri mereka. Seorang merah ni pun dia pandai nak menyembunyikan dia punya kelemahan. Jadi kadang-kadang sebab tu dia over sikit, ataupun dia belasah je, ataupun dia menonjol je, dia cakap lepas, dia buat saja di hadapan orang lain, sebab dia overprotective. Dia macam orang kata macam dia nak sembunyikan kelemahan dia, jadi dia bersikap terlalu menonjol. Jadi orang lain pun malas nak layan, ataupun orang lain pun jadi lower. Kalau sama tinggi dia jadi bersaing, jadi orang lain pun biarkan dia seorang saja yang menonjol ataupun tinggi. Jadi kadang-kadang sifat itu juga sebenarnya sifat yang to cover up something else. Termasuk kadang-kadang mereka ni kenalah rasional. Kalau anda seorang personality merah, anda kena rasional lah, ataupun anda cuba jadi orang warna merah, tetap kena rasional. Janganlah terlalu over sangat, sebab nanti orang lain tengok pelik. Macam superhero kan, dia pakai warna merah tapi dia pakai underwearnya, seluar dalamnya
di luar kan. Jadi patut dia under dia jadi apa kan. Jadi orang pun pelik kenapa pakai dekat luar, sebab dia over. Samalah juga kalau kita tengok yang seksi, yang menonjol, itu juga personality warna merah, walaupun dia tak seksi dengan pakaian warna merah. Mungkin warna-warna lain, tetapi kalau tengok pun memang kalau pakaian seksi, kalau kebaya ketat contohnya pun, kalau yang warna hitam, yang warna merah, memang akan menarik perhatian lebih daripada yang ketat tapi berwarna lain. Jadi kena tengok juga kesan warna itu memang ada impak yang tersendiri. Orang lebih ingat dengan warna-warna merah, orang lebih suka dengan warna-warna yang terang dan menarik perhatian. Warna pertama yang dirakam oleh mata adalah warna merah. Kalau anda baru menonton, tolong like and share, tanda ijab kabul ilmu. Dan yang keduanya, kita sedang membaca buku tentang aura personality warna. Tolong sharekan di page-page yang anda ikuti, mungkin di grup-grup. Jadi mungkin lebih ramai orang berkumpul di grup-grup ni dapat manfaat dengan ilmu ni. Kalau dia tiba-tiba macam dia buka, dia baca kan, dia follow, so daripada situ mungkin ilmu ini tadi dapat bertebaran sampai kepada lebih ramai orang. Kadang-kadang kita tertanya-tanyakan, kenapa tak pernah dengar ilmu ni, tak pernah tahu pun. Sebab itulah mungkin saya cakap mungkin daripada pandangan saya, daripada satu sudut, ilmu yang dinamakan sebagai ilmu hikmah. Ilmu hikmah ni ilmu yang rare, yang orang jarang dapat. Contohnya mungkin macam kita kata kita nak masak sesuatu menu itulah. Bukan semua orang ataupun bukan semua menu tu dikongsikan secara terbuka. Ada menu-menu tertentu tak dikongsikan secara terbuka. Kenapa? Sebab nak dapatkan menu itu pun, nak dapatkan orang yang pandai menu itu pun dah tak ada ataupun susah. Jadi dalam menuntut ilmu ni, ada ilmu yang bersifat awam, bersifat umum, ada ilmu yang bersifat hikmah, bil hikmah. Jadi dalam ilmu mengenal diri ni, kita kata ilmu tasawuf contoh. Ilmu tasawuf ni dia dalam kategori ilmu hikmah. So dia juga menumpahkan satu tuntutan kepada setiap orang Islam ataupun setiap daripada kita, selain daripada ilmu tauhid, ilmu fiqh. So kita juga kena belajar ilmu hikmah, iaitu ilmu tasawuf, iaitu ilmu yang berkait rapat dengan mengenal diri, memahami penciptaan Allah, melihat ayat-ayat kauniyah yang terbentang pada alam, memikirkan tentang kejadian alam. Jadi belajar tentang qada dan qadar, belajar tentang perjalanan dengan lebih mendalam, belajar tentang ihsan, belajar tentang rezeki, belajar tentang kita kata redha, sabar. Itu semua dalam ilmu-ilmu yang bersifat sufi ataupun tasawuf. So suf ataupun tasawuf ini tadi, dalam bahasa modennya mungkin kita kata ilmu hikmah. Sebahagiannya dikenali sebagai ilmu hikmah. So bila nak belajar ilmu hikmah ni, tak semua orang membicarakan ilmu itu secara hikmah, dan tak semua orang dapat dengar sesuatu ilmu itu kerana mungkin ilmu itu ilmu hikmah. Dan nak dapat ilmu hikmah ni mungkin lebih rare, lebih susah berbanding dengan ilmu-ilmu yang banyak di dalam buku-buku bacaan biasa, buku-buku topik pelajaran di sekolah. Sebab itu dia ada dua school of thought. Satu school of moderate, science, logic, technical. Kita panggil quantum, kita panggil mechanical science. Satu lagi mungkin dalam quantum realm ataupun kita kata quantum physics, ataupun dalam bentuk sesuatu yang bersifat tersembunyi, mantik, ilmu-ilmu yang memerlukan pemikiran, penghayatan. Jadi dalam uslub ilmu ada kategori-kategori yang bila kita dengar, tak pernah dengar lah orang bercakap tentang nombor dikupaskan macam tu, warna dikupaskan begitu, contoh kan. Lalu pada setengah-setengah yang hanya pegang kepada kaedah syariat,
kaedah yang merah contoh, kaedah yang putih sahaja contoh. Jadi dia menolak. Dia kata ini ini semua new age, ini semua pendapat-pendapat bersifat hanya bersandarkan ilmu yang tak ada asas, contohnya macam tu kan. Jadi kita pun rasa takut nak belajar ilmu-ilmu sebegini. Sedangkan ada banyak cara kaedah untuk kita bedah ataupun melihat sesuatu peletakan ilmu. Sebab itu ilmu filosofi, ilmu falsafah juga sebenarnya macam sekarang ni, kalau di universiti-universiti ni ilmu falsafah walaupun ambil falsafah tapi dia lebih kepada yang kuantitatif. Kuantitatif ni maknanya dia kepada kuantiti. Dia kena buat berapa banyak kajian, berapa banyak buku, kemudian dia menjurus kepada yang masih lagi ilmu statistik. Tetapi kalau anda pergi kepada ilmu academician dalam secara akademiknya, kalau yang rare ni adalah ilmu kualitatif. Tak banyak orang buat PhD ataupun yang ada di universiti-universiti ni, supervisornya pun yang monitor ke arah kualitatif. Yang banyaknya adalah mereka yang dia sendiri supervise untuk tesis-tesis yang kepada kuantitatif. Kenapa? Sebab dia sendiri pun dulu ambil PhD dalam kuantitatif, dalam bersifat kajian-kajian, bukan yang kepada kualitatif yang menjurus kepada mungkin topik itu orang tak bicara, orang tak banyak buat research, masih lagi baru dan masih lagi bersifat teori-teori. Jadi bila tak ada sandaran kepada satu teori yang baru tu, orang tak nak, dia susah nak dapatkan siapa yang boleh menilai kajian dia tu. Sebab juru nilai ni pun tak ramai. Macam saya beritahu tadi, guru-guru ilmu hikmah itu pun tak ramai nak berbicarakan. Contohnya macam kita nak cakap, saya nak belajar ilmu tasawuf, siapa guru tasawuf? Orang yang mengaku dirinya tasawuf ramai, tapi nak mencari yang betul-betul guru yang boleh mengajar ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu laduni, itu dah susah. Jadi di situ yang ada dua kiblat yang berbeza. Akhirnya yang majoriti ni tadi menolak teori-teori ilmu yang mungkin dia kata ini nanti kalau tak belajar betul-betul takut sesat apa semua kan. Jadi akhirnya orang kurang dengar. Bila kurang dengar, minta maaf lah saya bebel sikit kan, tausiah kan. Sebab saya nak cerita kenapa baru sekarang ni anda dengar kenapa merah dikaitkan dengan agresif, aktif. Sebab dia mutasyabihat, yang tersirat. Dia mengupas di sebalik sesuatu itu tanpa kita tengok ataupun nampak. Sebab selama hari ni kita tengok merah tu merah lah, tapi kita tak sedar rupanya ada sesuatu yang tersirat. Efeknya kenapa? Sebab dia getaran gelombang. Getaran gelombang ni bagi kita efek yang berbeza, merangsang diri kita berbeza. Bila kita lihat warna merah ni, ada hormon-hormon kita terangsang, ada sistem kelenjar kita terangsang lalu menghasilkan lebih banyak hormon. Hormon apa? Hormon adrenalin. Apabila hormon adrenalin ni banyak keluar, dia memberikan efek-efek yang berbeza, menjadikan kita aktif, berani, rajin, kuat, bersemangat. Lalu kita menjadi lebih gelojoh, lebih aktif, boleh naik ke pentas, bercakap, meyakinkan, dan berani pakai yang ketat, berani pakai yang seksi, berani pakai yang menonjol sebab nak dapatkan tarikan orang. Jadi kadang-kadang kita tak sedar kita sedang menerapkan warna-warna itu, dan warna-warna itulah yang memberikan impak menjadikan kita sedemikian. Sebab tu orang dulu paling tak ada nak menerap, nak bagikan berani, jati diri, nak bagikan kemelayuannya itu kan. Orang kata yang darah daging. Ini tanah tumpah darahku. So bila sebut pasal darah, apa warna darah? Merah. Tanah, apa warna tanah? Tanah merah. Kan ada nama tempat tanah merah, tanah liat tu warna merah, tanah warna hitam, hitam tu pun macam darah, darah beku kan jadi warna hitam. Jadi orang sebut tanah air, tapi orang juga sebut ini tanah tumpah darahku. Tanah tumpah darahku. Kenapa orang sebut tanah itu tanah air? Sebab dia hitam dan putih. Tanah itu hitam, air itu putih. Dan juga orang masukkan sebagai tanah Melayu ni,
tanah yang di sekelilingnya adalah air. Kemudian orang sebut juga, tolong like and share banyak-banyak video ni. Kemudian orang sebut juga pasal tanah air, tumpah darahku, sebab nak menggambarkan, nak meningkatkan keyakinan diri, kesejatian diri, kemelayuan diri, keaslian diri. Sebab tanah itu asli, tanah itu akar. Kenapa baca pasal merah dulu? Sebab merah itu akar. Sebab dalam ilmu lama, cakra yang pertama cakra akar. Cakra akar tu warnanya merah. Kenapa merah tadi? Tentang kejatian diri. Sebab darah, sendi, saraf semua merah. Nanti dah tanam pun simpan dalam tanah. So nanti darah yang tumpah ni warna merah campur dengan tanah yang berwarna kemerahan pun dia jadi sama. Jadi dia tak merasa, malah dia ambil kekuatan lagi daripada tanah. Sebab tu orang dulu nak berhentikan darah pun ambil tanah liat tu tempik kan. Contoh kan, macam-macam cara orang dulu kan, ambil daun sirih ke tempik kan. Sebab daun itu juga daripada pokok-pokok yang datang daripada tanah. Jadi ada banyak sebab mengapa orang dulu berkait rapat dengan sesuatu yang bersifat alam dan akhirnya menghasilkan ilmu yang hikmah, ilmu yang tersembunyi. Lalu datanglah ilmu-ilmu sebegini. Tapi bila ilmu ni dah semakin hilang, tak ramai orang bicarakan, jadi kita tak faham kenapa, apa lebihnya warna merah. Tapi orang yang tahu rahsia ilmu ni, sebab tu dipanggilkan juga sebagai rahsia. So ini edisi pecahkan, membongkar rahsia warna merah kan. Orang yang tahu rahsia ni gunakan branding macam cover buku warna merah. Kenapa Asia warna merah, kenapa contoh dalam buku ni kan, saya dah letakkan semua branding yang ada warna merah. Anda tengok batu-batu orang dulu kan, paling tak ada orang dulu dia pakai batu delima. Sebab delima tu warnanya merah. Allah sebut perkataan delima, buah delima dalam Al-Quran. Jangan kita heran pula. Kemudian kita tengok branding. Semua branding ni branding yang kuat-kuat di dalam industri. Kita tengok branding yang ada ni, branding seperti AirAsia, kita tengok branding McDonald, KFC, apa lagi warna merah. Ada macam-macam lagi kalau anda tengok dekat situ, Shell, Ferrari. Ini semua yang anak kita pun kenal. Kita pergi mana-mana pun kita mesti kenal. Kita mesti akan jumpa logo-logo yang ada warna-warna itu. Dan tanpa kita sedar, hidup kita disekelilingi dengan warna-warna ini. Dan kalau anda pergi ke, contohnya anda pergi ke bank, bank sekarang pun logo-logo dia semua warna-warna merah. Kalau anda pergi ke mana-mana, contohnya kedai-kedai yang terkenal lah, kedai-kedai yang famous, fast food ke apa ke, semua pakai merah. Anda pergi ke kedai beli barang dapur pun, dah lah chili sauce tu memang warna merah kan, tomato tu pun memang warna merah. Tapi brand logo sauce tomato tu tak kira lah tulis Siti Aminah ke brand Aisyah ke, tak tahulah, saya sebut je, Maggi ke kan, semua warna merah. Kenapa? Sebab mereka yang faham, mereka akan manipulasikan dan gunakan ilmu ini untuk memanfaatkan. Sebab itu kalau anda belajar ID, belajar design, belajar buat grafik, anda nak buat logo apa semua, kalau ada ilmu ni, anda tahu peranan warna yang anda gunakan di dalam logo anda, iklan anda tu memberikan kesan apa kepada yang melihat. Kepada yang baru menonton, sebab ramai juga yang saya baru add friend, sebab saya sentiasa tapis dari masa ke semasa, masukkan yang baru, hilangkan ataupun kosongkan tempat yang tak aktif. So masukkan yang baru. So yang baru-baru ni mungkin dia pun baru-baru ni dia keluar lah dekat page dia kan, ni siapa pula, dia dah lupa dah dia add friend saya 6 minggu, 2 bulan yang lalu saya baru dapat nak approve kan. Itu pun dalam friend list tu pun ramai lagi. Jadi mungkin kalau anda rasa ilmu ini bermanfaat, tolong like and share. Kita sedang bedah buku Aura Personality Warna. Saya tulis buku ni tahun 2007, diterbitkan tahun 2008.
dah 12 tahun dululah kan, dan buku ni pun dah habis di pasaran. So saya sedang bacakan satu buku yang dah tak ada di pasaran lagi. Okey. Mungkin yang baru berkenalan tak tahu pun, saya ada buku, saya ada 3 buku yang saya dah tulis. Bongkar personality, bongkar potensi diri, aura penyembuhan Reiki sebab saya perawat, saya juga melakukan rawatan, dan aura personality warna. Buku ni merupakan buku yang pertama, diterbitkan tahun 2008. Ada 2-3 manuskrip yang lain, tapi saya terbitkan hanya untuk mereka yang belajar, maknanya dalam bentuk manual. So tak ada diterbitkan sebagai buku awam. Kita teruskan tentang bab merah. Bila nak habis ni, banyak slotnya. Individu merah dapat berekspresi secara natural melalui kata-kata, aktiviti fizikal dan bahasa tubuh. Ni tadi dah baca dah. Merah adalah seorang yang mahir dalam berkomunikasi walaupun ia bukanlah aktiviti kesukaan mereka. Mereka lebih gemar bersosial dalam perjumpaan yang berorientasikan perniagaan atau yang menguntungkan. Maknanya orang merah ni kalau dia nak berkumpul, biasanya dia niat bisnesnya. Dia niat mesti sesuatu yang dapat benefitkan. So dia jarang pergi buat kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja society. Bukan dia tak buat, dia buat. Tetapi dia tidak begitu teruja yang itu. Tapi kalau dia ada aktiviti-aktiviti yang menguntungkan, dia akan teruja. Sebab tu tadi saya kata, kalau selebriti, kalau artis, kalau mereka-mereka yang terlibat dalam industri bisnes, kita selalu tengok di media sosial, kita selalu tengok di TV, follower ramai, kita selalu tengok mungkin di pentas-pentas, mungkin motivator, mungkin speaker. In reality, mereka tak muncul dalam majlis-majlis keramaian yang umum sebab biasanya kalau tak ada apa-apa yang menguntungkan, mereka tak pergi kan. Jarang kita tengok dia pergi tu sebab dia nak join, dia suka, tak ada. Tapi kalau itu majlis dia, contohnya itu majlis yang dia dijemput, ataupun dia nak jumpa prospek-prospek bisnes ataupun klien dia akan pergi. Contohnya macam kadang-kadang kita tengok satu seminar tu ramai orang join pergi, mungkin sebab ramai juga sedang pakai ataupun ambil aura merah ni sebab dia sedang nak cari klien, sebab dia tahu dekat situ ramai orang berkumpul. Contohnya macam kita tengok di exhibition, di pesta-pesta buku, contoh orang nak participate sebab di situ juga orang nak jumpa dengan ramai potensi klien yang boleh tengok barang dia ataupun boleh tengok diri dia, boleh tengok servis ataupun produk dia. Jadi selain daripada dia jumpa orang, dia juga nak berniaga sebenarnya. Jadi biasanya itu yang saya baca tadi, personality merah, mereka lebih gemar bersosial dalam perjumpaan yang berorientasikan bisnes ataupun yang menguntungkan. Mereka berhati-hati dalam memilih dengan siapa yang mereka nak berinteraksi. Mereka lebih terbuka dengan kenalan lama dan orang yang mereka percaya sahaja. Mereka juga menyukai orang yang berminat, memahami minat dan kemahuan mereka. Mereka akan tertarik kepada orang yang minat mereka ataupun yang memahami kemahuan dan minat mereka. Okey. Perhubungan. So kita tengok bagaimana cara orang merah melakukan perhubungan. Bagaimana perhubungan rumah tangga, bagaimana perhubungan intim, bagaimana mereka dalam fikiran mereka terhadap seksual, bagaimana fikiran mereka terhadap pasangan, bagaimana mereka menjalinkan hubungan, bagaimana mereka dengan rakan sekerja. Ini bab, sebab setiap personality, kita senang baca personality merah, saya akan bacakan tadi itu aspek sosial, sekarang aspek perhubungan, nanti saya akan bacakan aspek kewangan dan kejaya, dan seterusnya aspek dari segi personal growth, perkembangan diri, dan juga untuk aspek kesihatan. Okey. Jadi nanti baru dah habis merah, baru kita pergi jingga dan semuanya ada 7 warna. Kalau baru ikuti untuk ijab kabul ilmu, tolong like and share video ni, tanda ijab kabul ilmu sebagai akad majlis ilmu kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sebab kita bukan
kita bukannya duduk dalam dewan kuliah kan. Kita ada, kalau dewan kuliah pun kadang-kadang kita ada tabung masjid contohnya macam tu kan. Sebagai orang kata ijab kabul ilmu, supaya orang kata kita niatkan sedekah di bulan-bulan Ramadan ni tadi. So secara media sosial ni kita berikan like, kita berikan share, itu juga adalah sebagai tanda terima kasih ataupun sebagai tanda sedekah ataupun sebagai tanda hadiah supaya ijab kabul ilmu dapat kita ambil, supaya dapat taufik dan hidayah ilmu. Jadi baru lepas ni ilmu ni menjadi ilmu yang hidup, mudah-mudahan, amin. Dan apabila kita tengok dan kita aplikasikan, lepas ni kita nak pilih baju apa nak pakai, hari Isnin ni nak keluar dah kan, boleh keluar dah PKP, so nak pergi kerja balik, so kita nak pakai baju apa, dah tak ada mood ni, dah 44 hari duduk rumah, dah beku dah, sudah malas dah nak pergi kerja, tiba-tiba kena pergi kerja balik, mungkin kita boleh kenakan pakaian yang ada tema merah supaya kita bersemangat, kita menonjol, kita berani, kita rasa aura berkeyakinan lebih tinggi kan, macam tu kan, untuk keluar semula. Okey, aspek perhubungan personaliti merah. Personaliti merah banyak dipengaruhi oleh daya tarikan sensasi mereka. Kelebihan ini menyebabkan mereka mampu menarik lelaki ataupun wanita cantik dalam kehidupan mereka, dan mereka sikap mereka yang bertenaga dan suka memberi inspirasi kepada orang lain menyebabkan mereka digemari dan dikagumi. Ini menjadikan suatu tarikan dan kekuatan yang ada pada diri. Ini menjadi satu tarikan dan kekuatan yang ada pada diri mereka. Personaliti merah lebih sukakan perhubungan jangka masa pendek kerana mereka dapat memberi tumpuan pada perhubungan itu. Pada pendapat mereka, hubungan jangka masa pendek biasanya dikaitkan dengan hubungan dalam bentuk fizikal semata-mata. Kerana sikap inilah mereka mengalami masalah apabila berada dalam sesuatu situasi hubungan yang berbentuk emosi dan jangka masa panjang. Hubungan intim dan personaliti merah adalah sesuatu yang sinonim. Personaliti merah suka berfikir mengenai seksual. Bagi mereka, salah satu nikmat kehidupan adalah melalui aktiviti ini, dan ia didorong kuat dengan kemahuan dan keinginan mereka. Mereka juga mempunyai persepsi kehidupan mereka muram tanpa aktiviti seksual bagi satu tempoh masa yang lama. Mereka sukakan perasaan gembira yang lahir ketika melakukan aktiviti ini, namun mereka lebih memberi perhatian dari sudut fizikalnya sahaja. Bagi mereka, hubungan intim lebih berjaya melalui aksi dan bukan hanya bermain kata-kata atau perasaan cinta. Nasihat kepada personaliti merah, mereka perlu tahu kekuatan sesebuah perhubungan bukan terletak kepada kualiti hubungan intim yang dilakukan semata-mata. Mereka juga harus ataupun perlu belajar memahami perasaan, kehendak pasangan mereka dari sudut emosi dan perasaan. Personaliti merah sukakan aktiviti atau perkara yang baru. Ini menjadikan mereka suka menjalinkan perhubungan dengan kenalan yang baru. Mereka berasa gembira mengenali diri seseorang. Mereka mampu menunjukkan kemesraan dalam masa yang singkat. Bagi mereka, ia adalah aktiviti yang menyenangkan dan dapat mengisi masa. Mereka tidak berniat menjalinkan sesuatu perhubungan yang serius, apatah lagi membebankan jiwa mereka dengan perasaan cinta. Orang merah ni dia tak berapa suka main cinta. Okey, pada dia sebab tu kadang-kadang yang ringkasnya, kalau personality merah ni dia ayat power dah. Dia panas cepat. Dia pada masa tu dia excited. Tapi lama-lama nanti dia tak suka ada attachment. Okay? Ini menjadikan personaliti merah sebagai teman berbicara yang seronok dan berseronok yang baik, serta ia menyebabkan mereka mempunyai ramai kawan namun tiada teman akrab atau yang benar-benar rapat. Jadi sebab merah pun macam tu, dia tarik orang yang macam tu lah. So dia ada ramai kawan tapi dia tak ada teman baik. Sebab
is for fun dan dia hanya excited pada masa itu. Macam dia kenal dengan kita, dia suka sangat dengan kita, so dia beria-ria nak dengan kita. Tapi bila dia dah kenal dah lama 2-3 bulan, dia rasa jemu, lepas tu dia buang je lah. Dia buat tak tahu je. Dan kadang-kadang dia cakapkan sesuatu yang sakit hati kita. Dulu apa-apa dia puji kita, apa-apa mungkin dia hormat kita. Dia cakap kita ni kawan baik dia lah, kita ni yang faham dia lah, yang dia rasa seronok, dia rasa gembira lah. So kita pun rasa teruja. Tapi selepas 2 bulan 3 bulan, sebab mungkin kita tegur dia, kita betulkan banyak kesilapan dia, sebab kita jujur dalam perhubungan. Contoh kan, katalah berkawan pula dengan orang biru ke orang hijau kan, so dia tegur, dia nasihat. Jadi orang merah dia tak suka dikongkong, dia tak suka diberitahu, dia tak suka orang lain buat keputusan untuk dia. Jadi dia akan buat keputusan kepada orang lain. Kemudian dia niatkan cari jalan macam mana nak menjauhi, macam mana nak putuskan. Akhirnya dia ada kawan-kawan yang semua jangka masa pendek je lah. Yang kawan yang setia jangka masa panjang, yang ikhlas dengan dia tu dia tak ada. Dia kadang-kadang hati-hati orang personality merah mungkin didekati sebab dia tu seksi, mungkin sebab dia tu cantik, mungkin sebab dia tu ada duit, mungkin sebab dia tu berpengaruh, jadi orang kawan dengan dia. Tapi nanti bila dia hilang semua benda itu, ataupun orang dah bosan dengan apa yang dia ada tu, orang cari benda lain. Sebab tu orang merah tadi kan kita dah baca, bila bab bersosial tu dia sentiasa nak menonjol, sebab dia sentiasa nak orang tertarik dengan dia. Okey, kesian lah, takut kosmetik je kan, luaran saja. Sikap ini kadang-kadang merugikan mana tadi, bila membebel lama dah hilang. Bagi mereka, mereka tidak berniat menjalankan perhubungan secara serius ataupun membebankan perasaan mereka dengan perasaan cinta. Sikap ini kadang-kadang merugikan personality merah kerana saat mereka memerlukan seseorang untuk meluahkan masalah, mereka dapati mereka tiada teman yang sejati. Personality merah juga menghabiskan masa di luar bersama rakan-rakan. Personality merah suka menghabiskan masa di luar bersama rakan-rakan. Jika mereka sudah berkeluarga, sikap ini menyulitkan pasangan hidup mereka. Apatah lagi kalau pasangan dia bukan merah kan. Sememangnya personality merah tidak suka menghabiskan masa di rumah, apatah lagi terpaksa melakukan kerja-kerja rumah. Kalau yang lelaki lagilah, dia suka buat aktiviti di luar. Lepak kedai kopi pun tak apa, asalkan tak duduk rumah kan. Main golf ke, pergi aktiviti meeting ke, pergi luar, ada saja aktiviti asalkan tak duduk rumah. Kalau terpaksa duduk rumah pun dia akan dengan handphone, sebab minda dia di luar. Ni handphone ni bawa kita keluar. Sebab tu PKP zaman kita ni tak susah. Dulu zaman kuarantin, mak ayah kita dulu, nenek moyang kita dulu kan, curfew kan. Zaman curfew dulu, tak ada media sosial pun, telefon pun tak ada. Sekarang duduk rumah tapi boleh WhatsApp call, video call kan, macam-macam benda. Sememangnya personality merah tidak suka menghabiskan masa di rumah, apatah lagi melakukan kerja-kerja rumah. Ia sesuatu yang membosankan bagi mereka. Personality merah perlu menggunakan kreativiti bagi mencipta rasa gembira dan keseronokan di rumah. Ini dapat memanfaatkan pasangan hidup serta anak-anak mereka. Ini nasihatlah kan. Malah jika terdapat dorongan daripada pasangan mereka untuk menghidupkan keceriaan, melalui aktiviti keluarga, personality merah mampu menjadi pencinta yang setia dan jujur. Maknanya kalau pasangan bagi dorongan, bagi support, pandai pujuk, so mereka ni jadi orang yang dapat menceriakan ahli keluarganya sendiri kan. Sebagai pasangan kepada merah, kebebasan dalam bentuk fizikal personality merah perlu diberikan kerana mereka tidak suka dikongkong atau rasa terikat. Jadi kalau anda pasangan orang personality merah, kena bagi kebebasan. Jadi tolong tag kawan anda yang anda rasa dia personality merah. Tolong like and share video ni. Kalau anda yang baru mengikuti, kita sedang baca buku personality
warna. Ini ilmu kategori ilmu hikmah. Buku ni pun dah hilang dah. Ilmu hikmah ni ilmu yang jarang-jarang orang tulis. Sebab itu rak buku tak ada banyak buku-buku yang macam ni bercakap tentang kalau ilmu psikologi pun masih banyak, tapi psikologi warna tak banyak sebab tak ramai ahlinya, tak ramai orang yang mungkin berlatar belakangkan kualitatif, PhD kualitatif yang bercakap tentang satu niche itu yang orang lain tak dapat mengukurnya dari segi kuantitatif. Sebab itu tak ramai orang tonton pun, tak ramai orang yang faham pun, tak ramai orang yang baca pun. Tapi alhamdulillah buku ni pernah dapat top 100 sepanjang 2-3 tahun awal, tahun 2010, tahun 2011, antara top 100 dekat Malaysia di MPH dengan di Popular, untuk tajuk-tajuk yang untuk semua tajuk-tajuk buku-buku Melayu, termasuk buku-buku agama. Okey, pasangan merah perlu beri kebebasan tadi kan. Mereka juga perlu faham dan belajar menerima cara personaliti merah berkomunikasi. So pasangan kepada personaliti merah kena faham personaliti merah ni memang cakap lepas, dia buat lepas, tapi hati dia baik insya-Allah, iaitu dengan suaranya yang kuat dan agak beremosi. So orang merah ni dia selalu cakap lepas, dia selalu beremosi, beria-ria dia cakap kan. Kalau dia marah tu nampak dia marah, kalau dia suka tu nampak dia suka, kalau dia over tu nampak dia over. Itu personality merah lah. Pasangan personality ini dinasihatkan tidak terlalu mengambil hati, kerana ia memang fitrah dan cara personality merah berekspresi. Walaupun begitu, ia bukan alasan bagi orang personality merah untuk sengaja dan berterus-terusan bersikap agresif. Mereka perlu belajar mengawalnya dan peka dengan perasaan pasangan mereka supaya perhubungan menjadi lebih harmoni. Jadi personality merah, ataupun kalau anda ambil personality merah ni menjadi satu karakter yang anda sedang bangunkan, mungkin kadang-kadang itu yang saya cakap kan, kita ni macam pelangi. So mungkin ini personality anda, tapi mungkin anda tak ada, tapi anda membesar ataupun anda anda minat dan anda cari supaya anda dapat jadi orang macam tu. Jadi anda ambil personality ini menjadi sebahagian daripada personality anda. Tapi jangan terlebih-lebih pula, jangan over-over pula. Kalau anda perasan semalam ataupun beberapa hari lalu, saya selalu cakap, kalau anda tengok beberapa orang yang dalam bidang, contohnya kecantikan, dalam bidang makeup artis, dalam bidang fashion, dalam bidang masakan, chef contohnya, dalam bidang mungkin rekaan, designer, fashion contohnya. Mereka ni kalau kita tengok yang top-top yang dinamakan mereka ataupun ikon profesional yang selebriti. Sebab ramai je ramai arkitek, tapi kalau arkitek itu selebriti, kalau ustaz itu selebriti, kalau chef itu selebriti, kalau mereka fashion itu selebriti. Mereka banyak menonjolkan karakter merah ni. Kalau dia product owner, ada ramai product owner, tapi kalau dia selebriti, selalu muncul di TV, ataupun yang dia dulu tak muncul di TV tapi dia nak lariskan produk dia kena muncul di TV. So dia kena ambil aura merah ni supaya dia dapat petah bercakap dan bawa karakter yang ceria, bawa karakter yang teruja yang orang nak tengok dan orang tertarik. Jadi kita pun kena belajar jadi personality merah ni. Jadi anda akan lihat bahawa tadi kalau ikon-ikon ni, ikon-ikon yang selebriti, termasuk politician, dia politician tetapi dia yang bukan academician, dia more kepada yang selebriti, yang popular. Semua ini yang popular lah, yang IG follower tinggi, yang YouTube follower tinggi, yang selalu muncul di kaca TV, selalu dijemput. Jadi kalau yang selebriti ni, mereka perlu menjadi personality merah. Jadi kadang-kadang mereka cakap lepas, mereka lebih menonjol, mereka lebih agresif, mereka lebih bersuara terang, bersuara tone yang tinggi, lebih bersemangat, lebih beria-ria, lebih over-over. Cuma janganlah terlalu berlebih-lebih dan bersikap macam tu dengan pasangan sendiri, sebab nanti pasangan kita akan terasa. Itu yang berlaku bercerai-berai. Kita tengok ramai yang popular-popular nanti akan
akhirnya hidup berseorangan ataupun bercerai-berai ataupun berumah tangga lebih pada sekali kan. Sebab tadi pun dia sukakan hubungan yang bebas, dia tak suka dikongkong, dia tak suka diberitahu. Jadi kadang-kadang dia mungkin terpaksa membina perhubungan yang dapat lasting tu berulang kali baru dia akan jumpa formula itu. Jadi kita sedang bicarakan tentang aura personality merah dalam buku Aura Personality Warna. Saya tulis buku ni tahun 2008. Kita sedang bercakap personality merah bab 7, personality warna. So kita sedang baca bab personality merah. Tadi kita dah baca bab social. Sekarang kita sedang habiskan topik tentang perhubungan, cara orang merah berhubung dan cara orang merah berinteraksi dengan orang lain. Tolong like and share, tanda ijat kabul ilmu, tanda anda support, dan tolong tagkan supaya lebih ramai orang dapat mungkin mengenal diri mereka. Mungkin anda tak perlu dah, tapi anda rasa oh ini bagus ni, mungkin untuk anak kita kenal siapa diri dia, ataupun supaya dia dapat tonjolkan karakter warna merah ni, supaya dia dapat tingkatkan personality tersebut ataupun karakter tersebut. Okey. Personality merah, kita sambung personality merah kelihatan mudah tertarik dengan personality hijau kerana kekuatan dalaman dan sifat elegan personality itu. Ketika bersama personality biru dan indigo, personality merah perlulah memahami sensitiviti dua personality ini yang banyak berinteraksi dengan menggunakan perasaan membandingkan dengan cara fizikal luaran mereka. Nanti kalau anda nak faham indigo dan biru, nanti kena bacalah indigo dan biru. Nanti bila bab indigo dan biru saya terangkan. Tapi ini saya terangkan siap-siap sebab merah kita sedang baca yang personality yang pertama. So merah ni dia rapat dengan hijau sebab hijau ni ada persamaan. Mereka ni systematic, elegan, kemas kan. So dalam masa yang sama suka bergaya. Itu orang hijau lah. Saya lah tu kan, suka bergaya lah, tapi dekat rumah selekeh je kan. Tapi hijau beza dengan merah sebab hijau ni bersederhana. Merah ni dia lebih menonjol. Yang kedua, tadi kita sedang cakap merah dia agak kurang serasi dengan biru dengan indigo. Dua-dua tu, biru dan indigo tu warna biru. Warna biru yang satu terang, satu cerah, satu gelap. So kalau biru gelap tu indigo ya. So kalau biru ni, mereka ni agak orang yang bercakap dengan jiwa. Mereka selalu cakap saya rasa kan, saya rasa. Kalau yang bercakap merah, bercakap orange ni tadi, saya fikir kita kena, saya fikir, itu kalau dalam NLP-nya. Kalau yang cakap saya kan rasa tenang kan bila dapat, dia cakap lembut, kemudian dia selalu sebut perkataan rasa, dia sering menggambarkan perasaan dia kan. Saya gembira bila dengar benda-benda macam tu. Itu orang biru So kalau orang biru ni, sebab ini kalau dalam bahasa, dalam ilmu NLP mungkin dikupaskan cara orang tu bertutur, cara orang tu bersikap kan. So kalau dalam warna personality biru, dia lebih kepada perasaan. Jadi merah dia kurang sebab dia tadi dia rimas benda-benda yang bersifat perasaan ni. Orang merah ni dia tak tengok Hindustan, dia tengok bola, dia tengok action movie, dia tengok thriller movie, cerita seram. Kalau orang biru tadi dia layan Hindustan, cerita cinta, sinetron petang-petang kan. Namun begitu merah lebih serasi bagi menjalankan perhubungan dengan personality violet. Kenapa? Sebab memandangkan violet seorang yang berwawasan dan berpandangan jauh. So merah ni kalau jumpa orang violet dia akan suka sebab merah ni dia short term. Dia projek perancangan pun short term. Nanti kita akan pergi bab kejaya. Jadi kalau dia jumpa dengan orang violet ni, dia kata dia ni visionary, dia ni berfikiran, berwawasan jauh. So dia akan suka, dia akan teruja. Sebab tu motivator speaker, dia dapat tarik follower ni sebab dia doktrinnya dia bawa warna merah dan warna violet, dua warna ujung. Sebab dia kena jadi orang yang bersemangat. Lepas tu dia bagi orang, dia doktrinkan dalam minda orang wawasan, impian, harapan. So dia jual, dia momokkan, tak nak ke berjaya, tak nak ke dapat rumah besar, dapat bersama di syurga. Dia bagi orang harapan. Jadi dia bawa violet. So orang personality merah dia akan tertarik dengan orang-orang violet. So dia akan teruja.
Kedua-duanya suka membantu dan sering memberi inspirasi kepada masyarakat. Merah pun boleh jadi ketua yang memberikan inspirasi, violet pun boleh menjadi ketua yang boleh memberi inspirasi. Sebab dalam violet tu pun ada sikit warna merah. Sebagai pasangan hidup, personaliti warna yang lain, personaliti warna yang lain, so merah sebagai pasangan kepada warna-warna lain, personaliti merah perlu memahami bukan semua pasangannya mempunyai cita rasa, selera dan daya keaktifan yang tinggi. Oleh kerana itu mereka perlu sedar dan mengambil berat perasaan orang lain supaya sesuatu perhubungan jangka panjang dapat dijalankan. Okey. So personaliti merah, kalau anda personaliti merah, anda dah hidup berpasangan dengan orang lain, kena faham bahawa warna-warna lain tu tadi berbeza dengan kita. Jadi mungkin kita ni agresif, kita cakap apalah slow sangatlah suami aku ni, apalah slow sangat isteri aku ni, benda mudah pun susah nak faham, cakap sekali pun cakap pun susah nak dengar kan. Jadi kita rasa apalah benda remeh, benda senang pun apalah lambat. Kita orang merah ni dia nak cepat, orang merah ni dia agresif, orang merah ni dia action oriented, dia nak hasil. Dia tak suka tunggu. Pada dia kalau you ni you malas, pada dia kalau you tak macam dia, you tidak ada cita-cita besar, you tak mau berjaya. Jadi orang merah ni dia stres dengan pasangan dia, tapi dia kena belajar bahawa Allah Ta'ala jadikan biasanya pasangan tu berbeza. Kalau dua-dua agresif, lagi cepat bergaduh. Jadi Allah bagi berbeza. Seorang suka bola, seorang suka Hindustan. Jadi biasanya kalau anda suri rumah, mungkin lelaki biasanya lebih kerap berwarna merah. Jadi sebab tu bila dalam perhubungan, lelaki kena belajar bagaimana nak memahami perasaan dia. Jadi walaupun misai dia kan, menonjol misai dia, janggut dia kan, so dia garang, dia guru silat, dia lincah, dia aktif, dia kuat, pakai baju merah. So tak semua orang berani pakai baju merah kan. Pakai kasut yang daripada jauh orang nampak, kasut warna merah, walaupun rambut dah beruban kan, pakai tongkat, tapi pakai seluar short kan, janggut dah putih kan. So mungkin dia karakter warna merah, tapi jenis takut kat bini, jenis hormat dekat bini, jenis belajar untuk respect dekat bini. Sebab apa? Sebab dia sayangkan hubungan itu, dia sayangkan rumah tangga tu. Sebab dia tahu yang seorang itulah, yang isteri itulah yang setia dengan dia, yang faham dia, yang tahu yang dia cakap lepas, tapi lepas tu maafkan. Yang lain bila dia cakap, semua dah hilang sebab terasa. Sebab macam dia juga marah, semua pulang paku buah keras. Tapi pasangan hidup tu mungkin yang jenis sabar. Jadi pada pasangan kena sabar, pada warna merah kena belajar hormat pasangan anda. Okey, itu saja. Dah hampir sejam saya berceloteh. Tak habis pun bab merah. Baru bab sosial dengan perhubungan, ada dua lagi aspek, iaitu kewangan dan kejaya, dan kesihatan dan pertumbuhan. Kalau anda nak jadi orang warna merah, walaupun kita warna lain, tapi kita nak ambil ciri warna ni dan nak berjaya dengan kerjaya dan kewangan macam orang warna merah. Sebab warna merah ni banyak branding bisnes, banyak guna warna merah. Shell, Ferrari, KFC, McDonald, zaman PKP mereka buat duit kan, mereka terus naik walaupun yang lain tu jatuh. Bank buat duit juga sebab orang beli online apa semua kan. Cumanya orang tak bayar hutang lah 6 bulan kan, kerajaan tangguh kan. Okey. So kalau anda nak tahu apakah karakter, kewangan dan kejaya personaliti warna merah, nanti kita akan sambung dalam episod yang selanjutnya, episod yang part ke-17, bongkar buku aura personaliti warna. Jadi itu saja. Terima kasih, like and share video ini. Dah sejam lebih kita bersama. Besok kita akan sambung tentang kita dah habis sosial dan perhubungan untuk merah. Kita akan sebut tentang kerjaya dan bisnes untuk personaliti merah. Kalau anda warna merah atau anda teruja nak jadi warna merah, dan juga perkembangan diri. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.